Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah pelajar, hari ini kita akan belajar topik 2.3 iaitu ciri utama perlembagaan persekutuan. Dalam ciri utama ini, cikgu akan bahagikan dia kepada dua perkara iaitu ciri tradisional dan juga ciri moden. Dalam ciri tradisional, kita akan belajar 4 perkara iaitu kesultanan atau pemerintahan beraja, agama Islam, bahasa Melayu dan kedudukan orang Melayu dan bumi putera. Baiklah, dalam subtopik kesultanan atau pemerintahan beraja, kita akan tengok fungsi YDPA dan juga raja. Seperti yang kita ketahui, sultan merupakan pemerintah yang berdaulat. Jadi, bila sultan ada daulat, bermaksud sultan mempunyai kuasa penuh di negeri. Namun, selepas merdeka, berlaku perubahan iaitu apabila telah diperkenalkan pemerintahan demokrasi berparlimen. Kita terus kepada bidang kuasa YDPA. YDPA ialah yang di-Pertuan Agong. Jadi, YDPA merupakan pemerintah tertinggi di negara kita. YDPA mempunyai kuasa untuk mengampun dan menangguhkan hukuman. Selain pada itu, YDPA juga berhak untuk melantik jawatan utama negara. Selain daripada YDPA, kita akan tengok juga peranan raja di dalam setiap negeri. YDPA ketua negara, jadi raja merupakan ketua kepada negeri. Raja mempunyai kuasa eksekutif dan kuasa eksekutif ini dilaksanakan melalui Majlis Mesyuarat Negeri. Tugas YDPA dan raja mempunyai persamaan dari aspek mengampun dan menangguhkan hukuman. Selain pada itu, raja juga berhak untuk melantik jawatan utama di negeri. Jadi kalau YDPA utama negara, melantik jawatan utama negara, kalau raja di negeri pula melantik jawatan utama di dalam negeri mereka. Raja juga merupakan tonggak kehormatan dan keadilan. Yang ini kita akan tengok apabila seseorang mendapat darjah kebesaran. Kerana darjah kebesaran itu dikurniakan oleh sultan ataupun raja. Darjah kebesaran itu merupakan anugerah, penghormatan dan bintang kehormat yang diberikan oleh raja kepada rakyat biasa. Baiklah, kita terus sahaja kepada agama Islam. Di sini cikgu bahagikan agama Islam ini kepada dua bahagian, iaitu zaman British dan selepas merdeka. Ketika zaman British, agama Islam ini tidak perlu menerima penasihat daripada British. Maksudnya di sini, British tidak masuk campur dalam hal urusan agama dan istiadat di tanah Melayu. Tetapi, selepas merdeka, agama Islam ini berada di bawah bidang kuasa raja di setiap negeri masing-masing. Manakala, di wilayah persekutuan dan negeri yang tidak mempunyai raja di bawah kuasa YDPA. Dari aspek bahasa Melayu pula, cikgu bahagikan dia kepada dua perkara, iaitu ketika Kesultanan Melayu Melaka dan juga masa kini. Ketika zaman Melaka, terjadinya bahasa Melayu ini menjadi bahasa pemerintahan. Bahasa Melayu juga menjadi lingua franca dan bahasa Melayu menjadi bahasa ilmu. Maksud lingua franca di sini ialah bahasa Melayu ini telah digunakan oleh orang luar yang berdagang di tanah Melayu. Pada masa kini pula, bahasa Melayu telah dijadikan sebagai bahasa kebangsaan dan menjadi bahasa rasmi di negara kita. Bagi kedudukan orang Melayu dan bumi putera pula, cikgu bahagikan juga kepada dua, iaitu sebelum merdeka dan selepas merdeka. Sebelum merdeka, kedudukan orang Melayu dan bumi putera ini di bawah kuasa raja dan ketua peribumi. Namun, selepas merdeka,
YDPA bertanggungjawab sepenuhnya kepada kedudukan orang Melayu dan Bumiputera. YDPA bertanggungjawab memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak serta kaum lain. Baiklah, kita pergi pula kepada ciri moden. Dalam ciri moden, kita akan belajar 3 perkara. Yang pertama, kerajaan persekutuan. Yang kedua, sistem demokrasi berparlimen. Dan yang ketiga, kewarganegaraan. Dalam kerajaan persekutuan, di sini kita akan tengok perkara utama dalam perlembagaan adalah berkenaan dengan kerajaan persekutuan. Dalam laporan Suruhanjaya Perlembagaan, kita ada PTM iaitu Persekutuan Tanah Melayu. Jadi, Tanah Melayu menyarankan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri diberi kuasa dalam bidang tertentu. Dari aspek pembentukan Malaysia pula, Sabah dan Sarawak telah diberi beberapa kuasa autonomi. Baiklah, kita terus kepada sistem demokrasi berparlimen. Asas demokrasi di negara kita ini bermula bila pilihan raya umum dilaksanakan pada tahun 1955. Apakah tujuan pilihan raya? Sebenarnya, pilihan raya ini bertujuan untuk memberi hak kepada rakyat untuk memilih wakil pemimpin dan menubuhkan kerajaan. Dalam pilihan raya, kita ada Suruhanjaya Pilihan Raya iaitu SPR. SPR perlu menentukan pilihan raya itu dilaksanakan dengan adil. Selain itu, SPR juga bertanggungjawab sepenuhnya untuk menjalankan pilihan raya. Baiklah, pilihan raya sebenarnya terbahagi kepada 2, iaitu pilihan raya persekutuan dan juga pilihan raya negeri. Pilihan raya persekutuan adalah dilaksanakan untuk memilih wakil membentuk kerajaan persekutuan. Persekutuan equal to persekutuan. Negeri memilih wakil untuk bentuk kerajaan negeri. Negeri sama dengan negeri. Baiklah, kita terus saja kepada aspek kewarganegaraan. Kewarganegaraan persekutuan telah diperkenalkan pada tahun 1948. Sebelum 1948, sebenarnya negara kita tidak terdapat satu pun kewarganegaraan yang sama. Di sini, kita dapat lihat bagaimana rakyat telah dikategorikan dan dikategorikan. Rakyat dikategorikan sebagai rakyat raja, manakala penduduk pula mendapat kerakyatan British sekiranya mereka lahir di Melaka dan Pulau Pinang. Namun, selepas kemerdekaan Tanah Melayu iaitu pada 1957 dan pembentukan Malaysia pada 1963, berlaku perubahan dalam kewarganegaraan di mana taraf kewarganegaraan yang sama telah diberikan kepada rakyat. Begitulah pelajar, topik pembelajaran kita pada hari ini 2.3. Seperti biasa, untuk menguji kefahaman anda semua, sila jawab kuis bagi menambah daya ingatan anda. Itu sahaja. Jumpa lagi kelas akan datang.